Mari kita bersama-sama berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, gembalakanlah kami dengan firman-Mu. 神啊，再次求你用你的话来充满我们， Kiranya roh kebenaran itu membuka hati dan pikiran kami untuk menerima akan firman-Mu. 但愿你的话语再一次开启我们每一个人的心窍， Dan kiranya kami juga dengan sukacita boleh melakukan dan berjalan bersama-Mu. 也让我们可以带着欢喜快乐的心情来遵守你的话。 Tolong kami ya Tuhan. 所以恳求你带领我 Di 们。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap 我 syukur. 们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu 大 Saudara. 家主内平安。 Mari kita boleh bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. 今天我们大家要学习神的话，让我们来看撒母耳记上第2章。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dari ayat 27 sampai dengan 30 dan 31 sampai 36 dalam bahasa Mandarin. 27节到第36节。 Saya akan membacakannya bagi kita semua. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku kepada kaummu. Telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. 31节，日子必到，我要折断你的膀臂和你父家的膀臂，使你家中没有一个老年人。在神使以色列人降服的时候，你必看见我居所的败落，在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未尽的人必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所剩的人都死在中年。你的2个儿子和妇女费尼哈所遭遇的事，可作你的证据。他们2人必一日同死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。你家中所剩下的人都必来叩拜他，来求块银子，求个饼，说：求你赐我祭司的这份，好叫我得饼吃。 Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, banyak orang hari ini itu tidak langsung bermasalah dengan Tuhan. 那么今天若是我们承认在神面前，我们常常在神面前，我们常常有问题的。 Mereka bermasalah dengan pengalaman beragama. 所以常常是在四周围的环境当中出现了问题。 Mereka bilang, aku percaya Tuhan itu baik. 那么他们可以说，我相信神是良善的神。 Tapi lalu menambahkan, aku capek dengan urusan gereja, capek dengan pelayanan, capek lihat kelakuan orang-orang yang sok rohani. 那么，但是他们常常又加上一句话说：“我感到很疲惫，看见我们的教会的情景怎样。” Dan yang seringkali yang membuat orang lelah itu bukan ibadahnya. 那么常常就是以为那不是我应该做的。 Tapi rasa kecewa, yaitu kecewa ketika melihat orang-orang yang kelihatannya rohani tapi ternyata hidupnya sehari-hari tidak sejalan dengan kelakuan yang di gereja. 他们常常失望，因为他们看见那些在教会里面很积极的分子，但是他们的生活却没有彰显神的荣耀。
Dan Alkitab tidak menutup mata soal hal seperti ini. 所以这点呢，我也看见圣经也没有因着这些罪恶再次任凭他们做的。 Justru Alkitab dengan jujur itu menunjukkan ada masa ketika ibadah itu berjalan, imam itu melayani, tetapi hati pelayan itu sendiri itu sedang rusak. 那么许多时候我们现在好像在那边侍奉，但是我们却没有真心侍奉，那在神面前是犯罪的。 Dan tentunya Tuhan nggak diam gitu aja. 那么神不是这样任凭我们这么做的。 Tuhan itu berbicara bahkan menegur. 那么神用温柔的声音再一次对我们每个人说话。 Teks yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Samuel 2 ayat 27 sampai 36. 那么刚才我们所读的经文是在撒母耳记上第2章第27节开始。 Itu bukan kisah tentang orang luar yang jahat. 那么在那边所讲的那个事件，不是讲到外人那些恶的行为， Ini adalah kisah tentang pelayan Tuhan. 乃是讲到关于侍奉者的所发生的事件。 Tentang keluarga imam, tentang pusat ibadah Israel. 那么是讲到关于祭司的家，就是讲到以色列人他们所做重的事情。 Dan melalui teks ini Tuhan seperti membuka isi hatinya dan berkata, aku rindu umatku terutama mereka yang melayani hidup sesuai hati dan jiwaku. 那么神科目对他的子民说，就是他很盼望每个侍奉者他所做所行可以合神的心意。 Dan mari kita masuk ke kisah ini pelan-pelan. 所以让我们慢慢的来看这个事件。 Bukan untuk menunjuk siapa yang salah, 那么不是在那边要指着谁错了， tetapi untuk mendengarkan apa yang Tuhan rindukan dari kita hari ini. 那么乃是说神对我们每个人到底有什么要求？ Bapak Ibu Saudara, mari kita hayati cerita Alkitab ini. 所以让我们来仔细看。 Cerita ini tuh terjadi di Silo. Cerita ini terjadi di Silo. 那么这个事件发生在细罗， Silo itu adalah pusat ibadah Israel pada masa itu. 所以细罗是那个时候他们敬拜神的重点。 Dan tempat ini adalah tempat umat Israel itu datang dan ingin membawa hidup mereka itu apa adanya di hadapan Tuhan. 所以他们来到神面前，就是把他们的心意完全带到神的面前。 Dan umat Israel datang dengan rasa bersalah, 所以不论他们错了， mereka datang dengan kegagalan, 不论他们失败， tapi mereka datang dengan harapan itu diampuni oleh Tuhan. 而是他们带着个盼望，就是很希望让这一切可以蒙神的赦免。 Mereka yang datang ke tempat ibadah pasti dalam hatinya berkata, Tuhan masih mau terima saya apa enggak ya? 所以他们来到神面前，在那边好像对神说：“神还相信我吗？” Maka mereka datang dengan korban yang ditentukan untuk membawa sesuai aturan ibadah pada waktu itu. 所以他们就按照那个时候的规矩，把祭物带到神的面前。 Dan korban-korban yang umat Israel bawa itu bukan sekedar daging di atas mezbah. 那么他们所带着祭物，不是单单在祭坛上所献的肉。 Dan pada dasarnya di masa perjanjian lama, 通常呢，在旧约里面呢， korban yang ditentukan untuk dipersembahkan adalah bentuk penghormatan dan ungkapan syukur dalam perjumpaan dengan Tuhan. 所以他们所献的祭物呢，是表示他们在那边带着感恩，在那边朝见神。 Ya sama seperti halnya seseorang yang ingin datang menjumpai seorang raja yang dihormati. 那么就好像一个人，当他要在那边去见一个他所尊重的王的情况一样。 Maka sudah selayaknya dia juga pasti akan membawa sesuatu yang bisa diberikan sebagai oleh-oleh ataupun sebagai buah pemberian, dengan itu menyatakan sebuah penghormatannya. 所以当然他去见那个王的时候，他一定带着礼物来去表示他对这个王的尊重，带给他这个礼物。 Dan bayangkan pemberian yang ditunjukkan untuk menghormati Allah itu tidak disampaikan para imam dengan semestinya kepada Allah. 但是那个时候的这祭司却没有把他们所要的这个祭物，所盼望得到的这个事情，把它带到神的面前。 Dan bayangkan jika pemberian itu dikotori, dikorupsi, diinjak-injak, dan lalu itu diberikan kepada Allah. 那么他们就来践踏那个祭物，甚至把那些已经废弃的那些祭物，把它带到神的面前。 Tentu Allah akan marah. 所以因做如此，神就感到愤怒了。 Dan ya pada dasarnya saya yakin Allah itu tidak peduli sama daging-daging persembahan itu. 当然，神不是在那边看这些祭物，
Allah kita itu bukan Allah yang diberikan benda-benda mati kayak seperti itu sebenarnya. 其实呢，神呢不是在那边很盼望得着你所献的那些祭物的。 Jadi bentuk kemarahannya sesungguhnya adalah karena ada orang-orang yang harusnya menyampaikan itu dengan hormat, 那么他在那边生气呢，也是因为看见他的子民应该带着尊重的心，把这个祭物带到他的面前的。 mereka itu malah menghina Tuhan. 但是他们却在那边轻蔑神。 Dan mirisnya, miris. 这个迷 Dan 恋 dan mirisnya orang yang diandalkan untuk 很 jadi 惨的事情呢， orang yang diandalkan untuk jadi penghubung umat Israel ke Allah itu malah menghina Allah Israel itu sendiri. 那些代表以色列人的那个祭司呢，但是却在那边轻蔑了神。 Jadi di tempat yang seharusnya yang paling dijaga kekudusannya, 那么应该在那边持守圣洁的那个事情呢， dan itu terjadi sebuah penyimpangan. 但是呢，他却在那边外泄了这个事情。 Para imam anak-anak Eli ini tidak memperlakukan korban Tuhan itu dengan hormat. 但是那些祭司们呢，他的孩子却没有在那边带着尊重的心，把这个祭物带给神。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak sedang marah karena imam juga menikmati bagian dari korban. 神不是因着他们在那边享受这个祭物而感到生气， Tentu tidak. 当然不是的。 Tuhan bahkan sudah menyediakan bagian yang cukup untuk para imam. 甚至于上帝也已经为那些祭司人预备足够的 Jadi 事 Tuhan, 情。 jadi Tuhan itu tidak kejam. 神不是在那边任凭他的， Jadi Tuhan itu tidak membiarkan hambanya itu kekurangan. 所以神不是在那边他任凭他的仆人缺乏。 Yang jadi masalah itu bukan karena Eli dan anak-anaknya merasa kekurangan. 那么造成神生气，不是因为看见那些祭司很缺乏而生气， Masalahnya adalah karena hati mereka itu tidak pernah puas. 乃是因为他们的心从来没有满足的心。 Maka Tuhan itu berkata, mengapa engkau memandang dengan loba korban sembelihanku dan korban sajianku? 那么为什么神在那边说，为什么你没有尊重我的祭物呢？ Ya kalau kita melihat kata loba ini, jangan kita bayangkan hanya sebagai ingin lebih banyak. 那么好像在那边很贪得到更多的， Ini lebih dalam Bapak Ibu Saudara. 那么很盼望能够得着，很贪心的想得着更多的， Ini soal cara memandang sesuatu. 乃是因为他对某个事情的看法看错了。 Korban Tuhan 那么神 tidak 的祭物 lagi 呢？ dipandang sebagai sesuatu yang kudus, 那么他没有在那边看重这个祭物，把它当作圣洁的祭物， tetapi sebagai sesuatu yang hanya memuasi nafsu doang. 那么就在那边满足他们的要求而已。 Orang juga lebih dalam lagi bisa melihat itu sebagai meremehkan atau sesuatu yang dianggap tidak berharga, atau mereka melihat dengan mata yang serakah. 他们在那边带着轻蔑的看法，而且带着一个贪性的看法来看。 Dan kalau disimpulkan, ungkapan tersebut artinya yang kudus dipandang rendah dan hina, yang kudus bukan untuk menyatakan kemuliaan Allah. 那么应该这个圣洁的事情应该在那边彰显神的荣耀，但是他们却没有这么做。 Tapi itu hanya dimanfaatkan untuk nafsu anak-anak Eli dan Imam Eli. 但是他们却在那边利用这个神，利用他的职位，在那边满足他的孩子的要求。 Dan bukan itu aja Bapak Ibu Saudara, 而且不单单如此， Eli bukan saja tidak menghormati Allah dengan memuaskan dirinya dengan daging persembahan. 那么以利不是单单因为看见他的孩子在那边得着这个祭物而感到满足， Tapi dia juga tidak menghormati Allah dengan dia lebih menghormati anak-anaknya. 他们有尊重神，他们更加尊重他的孩子。 Jadi Eli itu bukan sekadar ayah yang terlalu lembut. 所以我们知道以利不是一个模范的父亲。 Eli itu adalah pemimpin rohani yang tahu ada yang salah. 那么以利他应该知道这个时候他的孩子犯错， Tapi dia memilih diam 但是他在那边静默不言， dan dia menikmati hal-hal yang salah itu. 所以他在那边在这个错误的事情当中在那边享乐。 Dan Eli tidak menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. 那么以利没有让神居首位， Karena ia lebih takut kehilangan hal-hal yang memuaskan nafsunya.
但是因为他在那边怕失去怎样能够满足他的要求的事情， Dan Tuhan tidak membiarkan hal itu lewat begitu saja. 但是神就没有让这个事情就这样过去了算了。 Karena itu Tuhan menyatakan bahwa keluarga Eli akan punah. 那么所以呢，他在那边要灭绝这个以利的家， Kuasa mereka akan runtuh, otoritas mereka akan dicabut. 所以他们也要把他的这个权柄把它取消。 Dan Tuhan itu sangat memperjelas hukumannya dengan gambarannya sangat emosional. 所以呢，神在那边用严重的刑罚他们。 Di situ tertulis orang-orang yang tersisa dari rumah Eli akan datang meminta-minta. 那么在那边说，以利剩下的家，他们都会在那边是成为一个祈求的一个人。 Sekeping uang perak atau sepotong roti. 那么在那边求饼， Berarti sepotong itu sangat kecil nilainya. 那么求块饼，还有求块银子， Gambarannya sangat menyakitkan. 所以他的描绘是那么的心痛的。 Yang dulu memandang korban Tuhan dengan tamak, 所以过去因为他那么贪心的做这个祭物， akhirnya hidup dari recehan dan mengemis roti. 所以结果呢，造成他很后悔。 Dan dengan demikian masalahnya di sini adalah tentang dosa Eli. 那么在这边是讲到关于以利的罪， Dosa seorang pemimpin rohani yang memandang korban Tuhan itu dengan tamak. 那么一个属灵的领袖，但是他却用不正确的看法来看神， Dia meremehkan yang kudus, 他在那边忽略那应该圣洁的。 dia memilih lebih menghormati anak-anaknya dan kenyamanan rumahnya daripada Tuhan. 那么他在那边更加选择怎样去尊重他的孩子。 Makanya Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan ibadahku diperlakukan seperti itu. 所以呢，神就是不让他这样继续做下去。 Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah berpikir Tuhan itu diam sama orang-orang yang melayani Tuhan dengan sembarangan. 那么好像看起来神在那边静默不言，不管那一些随随便便侍奉神的人。 Jangan pernah berpikir Tuhan diam sama orang yang tidak menghargai kehadiran Allah di baitnya yang kudus ini. 那么还那些人没有尊重神的那些人。 Dan buat kita para pelayan Tuhan, 那么对我们来说，每一个侍奉者， jangan berpikir Tuhan tidak bisa melihat dosa-dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan 那 Tuhan. 么千万你不要以为神看不见你心中所犯的罪。 Bapak Ibu Saudara, kadang orang Kristen itu datang beribadah seperti orang datang ke pusat perbelanjaan rohani. 那么常常呢，一个人看神，好像看一个人在那边到超市那边买东西一样。 Kalau lagunya pas, ya kita senang. 那么如果很适合，那么我们就很喜欢。 Kalau khotbahnya menghibur, kita bilang diberkati. 那么若是他所讲的道，很适合我，那么我觉得他真的这个道很祝福我。 Pelan-pelan kita bisa memperlakukan ibadah itu sebagai acara yang harus memuaskan kita. 那么常常就会让这些节目造成一个怎样满足我要求的一个节目。 Padahal ibadah haruslah menjadi perjumpaan yang membuat kita paham bagaimana harusnya hidup memuaskan Tuhan. 那么应该成为一个我们敬拜应该成为一个我们怎样让我们的生活讨神的喜悦的一个目标。 Ibadah dalam gereja dan pelayanannya pelan-pelan juga bisa jadi tempat kita untuk mencari rasa aman dari kebiasaan dosa. 那么呢，常常会也造成我们常常在那边感到有安全感，而且在那边寻找罪恶的事情。 Ada yang merasa tenang bukan karena sudah beres dari dosanya, tapi karena merasa masih aktif pelayanannya. 那么有的因为不是因着我的罪已经蒙赦免而感到很安全，但是呢，常常觉得因为我还有机会侍奉。 Ada yang merasa rohaninya beres karena masih sering hadir 那 ke 么呢， ibadah. 我的灵命已经得着解决，因为我已经在每一个机会当中到来。 Padahal yang dia cari di ibadah itu cuma suasananya saja. 那么其实呢，他来机会只有单单要在那满足他的私欲、他的要求， Dan bukan berarti aktivitas itu salah. 也并不表示说你的这个在教会里面的活动是错的。 Bukan, tapi yang salah adalah ketika aktivitas rutin ibadah dan pelayanan itu menjadi selimut untuk menutupi dosa kita. 那么呢，常常这些侍奉在那边遮盖我们所犯的罪。
Anak muda bisa tergoda menjadikan gereja dan rutinitas ibadah menjadi tempat mencari sebuah pengakuan, popularitas, bahkan mencari jodoh. 那么，甚至有些年轻人，他们在来到教会，在那边寻找他们适合的领域。 Bukan menjadi ibadah sebagai momen itu di mana Tuhan membentuk mereka. 那么，不是在那边让这个敬拜能够成为神在那边祝福我的机会。 Orang dewasa juga tergoda menjadikan gereja itu sebagai tempat kebutuhan sosial doang. 那么呢，常常成年人也是如此。 Jadi tempat cari relasi bisnis atau cari peluang karir, cari akses networking. 那么呢，常常就是找这个合伙的同伴啦，好像能够谈生意的事情。 Orang yang dari generasi senior pun bisa tergoda dengan kebanggaan rohani dalam komunitas ibadah. 那么那些成熟的侍奉者，常常也在领域当中，常常也会犯错的。 Misalnya dengan merasa paling tahu, paling lama, paling berjasa sehingga sulit untuk ditegur. 那么呢，他们觉得我是在这个教会里面年长的，而且呢是最有经验的，所以呢就很难让别人在那边责备他。 Saya tidak menuduh kelompok tertentu. 所以在这里我没有指任何一派的人。 Saya sedang menggambarkan satu realita 那么呢，我在那边描绘了。 di semua usia, di semua status, hati manusia itu bisa memperlakukan ibadah yang kudus sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri. 那么常常就是让我们把这个敬拜当作为做自己的利益而做的敬拜。 Dan itu semua datang dari hati yang masih dikuasai oleh nafsu diri. 乃是在于你心中的私欲被那些私欲所管辖得来的。 Bapak Ibu Saudara, minggu kedua di bulan Januari 2026 ini, 那么在正月份第二个崇拜当中呢， ketika saya membuka sosial media saya cukup terkejut. 那么当我打开我的网络的时候，我感到很吃惊。 Saya membaca di sebuah artikel dari Christianity Today 那么我读了一段这个短片， yang memberikan pengakuan Philip Yancey tentang perselingkuhan yang berlangsung itu selama 8 tahun. 那么呢讲到这个 Philip 这个人，他在那边承认这个他在那边犯奸淫结果呢造成他在敬拜当中犯奸淫。 Ketika saya melihat berita ini saya cukup terkejut. 所以我感到很吃惊。 Bukan terkejut karena ingin menghina beliau, 那么我很吃惊，不是因为在那边很想轻看他， tapi terkejut karena tidak nyangka yang diberitakan adalah seorang Philip Yancey. 但是呢，我感到很吃惊，因为是一个很出名的人物。 Yang sebelumnya pun saya pun juga cukup mengagumi tulisannya. 那么呢，起先我也对他的著作感到很敬仰。 Di sisi lain keterkejutan saya juga terkait korban dari dosanya. 那么呢，但是呢，我也看到他所犯的罪所带来的。 Tentu dosa seperti ini selalu meninggalkan korban yang nyata, 那么呢，常常会带来牺牲的， yaitu keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. 就是他的家人。 Ini sebuah tragedi yang bukan untuk jadi bahan hinaan untuk beliau. 那么呢，这个不是成为我们在那边在网络上应该在那边所轻看的事情。 Dan ini tragedi yang bisa aja terjadi pada kita kalau kita anggap sepele, kalau kita tidak menjaga hati kita dalam pelayanan. 那么，若是我们在侍奉当中没有持守我们的心，常常会也是有这样的情景发生的。 Dan ini adalah sebuah yang tentunya sangat mengerikan. 而且是令人心痛的事情。 Seseorang bisa aja tetap terlihat diberkati sekali. Seseorang aja bisa sangat terlihat diberkati sekali. 那么呢，许多时候也常常我们觉得我们应做他所做的，的祝福， Bahkan diberkati dalam hal pengetahuan teologi, 甚至于在他的神学论上。 dan dia terlihat produktif dan berbuah di mata manusia. 那么在人看来，他好像有成果的一个人。 Dan sementara di ruang pribadinya ia sedang menginjak-injak kekudusan pelayanan yang Tuhan percayakan dan tidak menghormati Tuhan. 但是呢，其实他没有在那边尊重神，而且践踏神所给他的侍奉。 Jadi ini masalah serius buat semua pelayan Tuhan. 所以这个是个很严重的问题，对每一个侍奉者应该成为一个警戒的。 Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang merasa dirinya tidak terlibat pelayanan apapun. 也包括你我在当中。
semua orang itu rentan punya kecenderungan menghina kekudusan Tuhan. 那么许多人有一个倾向，就是在那边没有尊重神的圣洁， Dan merasa semua yang ada adalah milik Tuhan. 其实 Adalah milik diri sendiri, bukan milik Tuhan. 我们所有的一切都是属于我的，不是属于神的。 Maka dari itu tanya terus sama hati kita Bapak Ibu Saudara. 所以让我们每个人这个时候扪心自问： Tuhan, apakah aku mulai memanfaatkan berkat-berkat-Mu untuk memuaskan nafsuku? 那么上帝啊，我是否在那边借着上帝所给我的祝福来满足我的私欲的要求吗？ Apakah aku masih menghormati kekudusan-Mu dengan mengelola berkat yang ada untuk kemuliaan-Mu? 我还是尊重你的圣洁，在那边把使用上帝所祝福给我的来侍奉你。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan diam melihat ibadahnya yang kudus itu dirusak untuk kepentingan nafsu dosa. 那么神不是在那边任凭他的圣洁受到践踏，为着你所犯的罪。 Tuhan juga akan membukakan jalan pemulihan dengan menyertai pelayanannya yang setia. 上帝也要再一次为我们开路，叫我们忠心的来侍奉他。 Yaitu pelayan yang hidup dan melayani sesuai hati dan jiwanya Tuhan. 那么我们的侍奉就是按照神的心意而来的侍奉。 Tuhan itu membuka kebusukan ibadah di Silo dan Eli sebagai pemimpinnya. 那么神在那边持守在西罗的圣洁的这个祭坛，而且这个时候这个以利成为当时的祭司。 Dia memilih diam karena kelihatannya dia ikut kecepatan yang enak dari kesalahan anak-anaknya Imam Eli itu. 那么呢，他在那边拣选以利成为这个祭司，好像成为孩子们的榜样一样。 Dan lalu Tuhan menjatuhkan vonis. 但是呢，神没有在那边静默不言。 Namun kalau hanya berhenti di situ, kita yang mendengar ini pasti merasa putus asa. 当我们听到这里，好像我们听得感到很失望。 Karena kalau pusat ibadah saja rusak, orang harus kemana untuk bisa mencari kebenaran? 那么，若是敬拜都会被他搞乱了、搞错了，那么我们要在什么地方来敬拜呢？ Kalau pemimpin rohani saja tidak kudus, bagaimana umat Tuhan bisa datang kepada Allah yang kudus? 那么，若是教会的领袖他们没有过圣洁的生活，怎样使信徒来见这个圣洁的神呢？ Maka dari itu Tuhan tidak membiarkan umatnya kehilangan jalan untuk datang kepadanya. 所以神在那边没有让这个事情拦阻了我们来敬拜他。 Tuhan nggak berkata, ya sudah kalau hancur-hancur saja. 那么就这样任凭他，没有的。 Tapi Tuhan mengucapkan satu janji. 但是神就赐下一个应许。 Aku akan membangkitkan bagiku seorang imam yang setia. 那么我在那边要兴起一个忠信的祭司。 Bapak Ibu Saudara, ini kalimat yang penting. 那么这个是个很重要的一句话。 Di sini Tuhan justru berkata, aku sendiri yang membangkitkan. 那么是我在那边建立的。 Dan artinya pemulihan ini adalah tindakan Tuhan. 那么这个复述呢是神的行动， Tuhan yang mengambil alih. 那么是神在那边管理我们。 Tuhan yang memastikan bahwa mesbah bait Allah tidak akan lagi dipakai dengan seenak jidatnya oleh imam-imam yang jahat. 那么神就不让这个祭坛成为那些坏人在那边所践踏的一个祭坛。 Lalu Tuhan jelaskan imam yang setia itu seperti apa. 所以神在那边解释一个忠信的祭司是怎样的一个祭司。 Bagaimana karakter imam yang setia yang dimaksudkan Tuhan. 那么在这里，忠信的祭司是怎样的一个祭司呢？ Apa yang punya kemampuan bicara, yang kecakapan memimpin, atau yang punya kepintaran mengatur ibadah? 那么他是一个很善言的吗？是一个能够有领导权的祭司吗？ Tentunya tidak. 当然不是的。 Karakter imam yang setia itu adalah imam itu akan bertindak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya Tuhan dan jiwanya Tuhan. 乃是按照让这个祭司能够按照神的心意来才是一个合神心意的一个祭司。 Dan ini bahasa yang begitu menyentuh hati kita bahwa dalam pelayanan di hadapannya Tuhan jauh lebih mementingkan hati dan jiwa kita dibandingkan kompetensi kita semata. 所以从这里我们可以知道，神远远超过他的要求，就是看我们的心意怎样。 Tuhan ingin berkata, aku mau pelayan yang bukan cuman
kerjanya benar, tetapi hatinya itu sejalan dengan hatiku. 那么神不单单要求这个祭司做得对，但是也要求他的信是符合神的心意。 Karena di Silo masalahnya bukan mereka kurang kompetensi pelayanan, 因为在示罗不是因为他们没有在那边做出侍奉， masalahnya adalah hati mereka yang menyimpang. 乃是因为他们的心已经外邪了，做错了。 Eli dan rumahnya bertindak sesuka hati yang penuh nafsu. 所以他们按照他们的心意而做事的那些人， Hati yang menjaga kenyamanan. 在那边追求宿舍感的那个侍奉者， Hati yang takut kehilangan, hati yang menikmati bagian terbaik, hati yang menghina Tuhan. 在那边轻蔑神，害怕失去那些对自己有利的事情。 Tetapi Tuhan berkata, aku akan membangkitkan imam yang bertindak sesuai hatiku dan jiwaku. 但是神在这里说，我要立一个忠信的祭司，他必照我的心意而行。 Jadi perubahan besar yang ingin dilakukan Tuhan bukan melakukan perubahan bentuk gedung, 所以神在那边所要做的这个复述，不是单单在这个建筑物当中在那边有改善。 bukan perubahan jadwal ibadah, bukan perubahan sistem ibadah, tapi yang ingin dilakukan Tuhan adalah perubahan arah hati umat Tuhan yang dimulai dari para pelayan ibadahnya. 不是改变这个敬拜的次序，乃是神对我们的要，就是改变我们对神的侍奉的信意是怎样的一个信。 Dia ingin pelayanannya mengubah orientasi hati dari apa yang nyaman buatku menjadi apa yang menyenangkan hati Tuhan. 那么它的终点就在那边，就是符合神对他们的信意为焦点的。 Dan tentunya Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup dalam kekacauan yang sangat panjang. 那么神不是任凭他的子民这样活在错误的道路当中。 Ada pelayanan yang Tuhan tegakkan. 那么在这边有一个特别上帝所强调的侍奉， Ada rumah yang Tuhan pelihara 那么有这个上帝所持守保守的一个家， supaya umat punya kepemimpinan rohani yang tidak merusak jalur ibadah. 所以不让这些宗教的领袖在那边破坏了对神的敬拜。 Dan Tuhan menutup janji itu dengan kalimat, ia akan hidup di hadapan orang yang kuurapi. 所以呢，神也在那边说，他必永远行在我的受膏者面前。 Jadi Tuhan menata ulang kehidupan umatnya lewat kepemimpinan yang benar. 所以上帝要透过一个正确的信义的一个侍奉者来建立他的家。 Tuhan itu memastikan bahwa umat itu tidak akan dibiarkan terus berada di bawah pola pelayanan yang menghina hal-hal yang kudus. 神不是在那边任凭他们在错误的观点当中轻蔑神的这个祭物，神的这个敬拜。 Kenapa perubahan hati para pelayan Tuhan itu begitu penting bagi seluruh umat? 为什么这个信义是很重要的呢？ Karena yang dipertaruhkan dari awal itu bukan reputasi Tuhan. 那么不是在那边单单在那边看见那些事情而已， Tuhan itu selalu dipermuliakan. 乃是要让神的做荣耀。 Dan reputasinya itu selalu maha mulia. 那么呢，因为我们的神是一个荣耀的神， Tapi yang dipertaruhkan dari pelayanan yang tidak kudus adalah iman umat Allah itu sendiri. 但是那个不圣洁的，乃是那些侍奉者的信不对的。 Ketika ibadah itu dipakai untuk menggemukkan diri, 所以当他们用这个敬拜来在那边满足他的事业的要求的时候， umat akan yang datang dengan korban persembahan dan akan pulang dengan tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. 所以那些子民他们来到神面前，只有带上祭物而已，但是却没有让这些子民在那边朝见神， Sebab yang jadi penghubung malah menghina Tuhan. 甚至于他们在那边轻蔑神、轻看神。 Orang datang mencari pengampunan tapi justru melihat keserakahan para pelayan ibadah. 那么那些人他们来到神面前要求神的赦免，但是却所看到的是那些祭司们的贪污。 Orang datang ingin mengenal Tuhan, tapi yang mereka temui justru budaya yang menghina dan merendahkan Tuhan. 他们来要朝见是他们所看见的是那些轻看神的作为。 Maka saat Tuhan berkata, aku akan membangkitkan iman yang setia, 所以上帝在那边说，我有另外立一个祭司。 itu adalah sebuah kabar yang baik bagi seluruh umat. 那么对他的子民来说是一个最好的信息。 Kenapa
Mengapa? 为什么呢？ Karena dengan adanya pelayan Tuhan yang dekat dengan hatinya Tuhan, maka umat Allah akan mengalami arti yang sesungguhnya dari perjumpaan dengan Tuhan. 那么，若是我们能够满足神的心意，那么就会造成子民能够在那边带领他们，让他们能够真正的来朝见神。 Umat Tuhan akan belajar pengampunan dan kekudusan dan keteladanan dari pelayan itu. 那么，他们也可以透过这个敬拜，在那边让他们可以看见神的圣洁，让他们可以从中来学习。 Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat keberadaan dan pelayan hambanya itu. 那么，也借着他的仆人忠信的侍奉，让神可以得着荣耀。 Jadi Tuhan tidak akan membiarkan umat yang mau datang kepadanya itu akan ditutupi oleh kebusukan orang yang mengaku-ngaku pelayannya Tuhan. 所以神不盼望让那些敬拜的人，他们被那些事情错误的事情所蒙蔽了。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar yang bahwa Tuhan itu tegas. 那么我们看见神是一个很间接的神， Tapi Tuhan itu 很严肃的神。 Tapi Tuhan itu bukan cuma menyingkapkan yang salah. 神不单单在那边说出那些错误的事情， Tuhan juga mau menyadarkan bahwa Dia itu Tuhan. 那么神也要让子民可以领会到他是神， Dia yang pegang kendali. 那么是他在那边管理一切的。 Dan selama kita ada di dalamnya, kita aman meskipun masalah kita banyak dan rumit. 那么若是我们在他里面，我们就感到很安全。 Tapi kita tidak perlu menjadikan hati kita sebagai pusat arah hidup kita. 但是我们不单单让这些事情成为我们的焦点而已， Dan jadikan hati dan kehendak Tuhan itu sebagai acuan hati kita. 所以应该成为我们应该达到的一个目标和神心意的一个目标。 Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi hati-hati dengan hidup kita. 所以让我们谨慎我们的生活。 Kadang dari luar hidup seseorang itu kelihatan baik-baik saja. 所以就是说，当我们看见一个人好像从外表来看是那么的好， Rapi, berhasil, produktif, 但是呢，他在那边却他的行为不对， bahkan kelihatan rohani, 看起来好像很属灵， tapi hatinya bisa saja jauh dari Tuhan. 但是他们的心却远离了神。 Bapak Ibu Saudara, suatu hari seorang pria, dia adalah dosen teologi, dia seorang penulis, dia seorang akademisi. 所以有一天呢，有一个神学家，他是一个哲学家等等， Dari muda sudah mengenal Tuhan, 所以从年轻他已经认识了神， tapi pelan-pelan fokusnya hidupnya itu mulai bergeser. 但是呢，以后慢慢这个焦点已经歪斜了，走错了， Dia melihat Tuhan bukan lagi Tuhan sebagai pusat hidupnya. 所以他看神不是成为他生命的焦点， Sekarang arah hidupnya adalah ambisinya sendiri. 所以他的这个生活的目标是他自己的私欲为目标的， Dia harus terlihat berhasil di mata orang. 所以他很盼望人看我，很尊重我。 Dia mengejar prestasi, dia mengejar pengakuan, dia mengejar pencapaian akademisi yang bergengsi. 所以他要求名利，让他可以达到这个目标。 Dan kalau orang lihat dari luar, mungkin banyak orang yang akan tepuk tangan. 那么，若是我们从外表看，好像看起来这个人很成功一样， Tidak ada yang tampak melanggar dari dirinya. 好像没有在那边违反了神。 Tapi di dalam dirinya dia mengaku ada kekosongan yang terus dia tutup-tutupi. 但是在他的心灵，他感觉到心灵深处有一个空虚的心， Dan cara dia menutupi kekosongan itu adalah dengan mabuk-mabukan. 所以呢，他就也用尽种种的方法来遮盖他所犯的这些罪。 Dan ini sebuah tragisnya, 那么呢，结果呢？ dia tetap berfungsi. Dia tetap berfungsi, 所以他人就能够起作用， tetap mengajar, 那么人就在那边教导， tetap terlihat normal, 那么看起来好像正常。 sampai satu malam dia bertengkar dengan istrinya. 那么直到有一天，他跟他的太太在那边吵架的时候， Lalu seperti kebiasaannya dia pergi mabuk-mabukan untuk menghibur diri. 所以他就在那边出去，在那边这个在那边 乱喝酒。 Dan pada malam itu dia kehilangan kendali sepenuhnya. Dia sedang mengemudi ke daerah pegunungan. 所以他在那边喝醉了，结果呢，他不能够控制他自己了。
Dia pingsan, dia tidak tahu arah, tidak sadar mobilnya itu menuju kemana. 所以他那个时候已经不省人事了，他也不知道要往哪里去了。 Dan pagi harinya waktu dia sadar, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, 所以当他清早起来的时候 semuanya kuburan. ，sorry， Semuanya kuburan. 那么呢，他原来才知道，他所看四周围的人都是坟墓， Dia pikir dia sudah mati, 他以为他已经死了， ternyata masih hidup. 原来他还活着。 Dan entah kenapa dia ada di tengah kuburan itu. 那么为什么他能够在那个坟墓里面呢？ Dan disitulah pertobatannya terjadi. 那么就在那个时候呢，他就开始悔改了。 Dan di dalam kecelakaan itu dia berkata dalam hatinya, 所以呢，他在这个事件当中，他自己对他心里说 aku tidak memegang kendali. 那么我不能够控制我自己， Ya tentu saja lah, wong dia mabuk, dia nggak sadarkan diri. 因为他喝醉酒，所以他在那不能够控制他自己了。 Jadi siapa yang membantu dia selamat dari mobil itu? 那么是谁在那边救他能够脱离这个罪呢？ Makanya dia berdoa, 所以他就在那边祷告： Tuhan, kalau engkau ada, tolonglah aku. 神啊，若是你存在的话，求你帮助我。 Dia mengaku dosa, dia mengaku dia kecanduan, dan dia di situ sadar. 所以他刚才的醒悟过来，他在那边认罪，他清醒了。 Gelar, jabatan, dan pencapaian semuanya itu tidak sebanding dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. 所以呢，只有当他把自己重新献给神的时候，才能够使他重新复苏。 Dan ini dia namanya Lyle Dorset. 那么呢，除了罪， Dia menuliskan kesaksian itu, mencari pertolongan, mengubah kebiasaan hidupnya, dan menjalani proses pemulihan yang panjang. 所以他在那边用长的一段时间在那边重新复苏他的生命。 Dan dari kesaksiannya dia menuliskan bahwa belas kasih Allah yang menyelamatkan. 所以呢，他在那边因着神的怜悯，是拯救了我。 Dia benar-benar menyerahkan sepenuhnya kendali hidupnya di dalam Tuhan. 所以他把他生命的掌管者完全交在神的手中， Karena dia sadar Tuhan itu berbelas kasih buat dia. 因为他知道神是一个蛮有怜悯的神。 Tuhan bukan hanya menyelamatkan dia dari bahaya pada malam itu. 那么不是单单神在那边救他脱离那个晚上的危险的情况， Tetapi menyelamatkan hidupnya dari maut yang kekal. 那么乃是拯救他从这个死亡的情况当中把他救出来。 Sejak itu hidupnya bukan lagi tentang pencapaiannya. 那么他的这个以后呢，神就改变他的生命，不是在那边怎样去达到他的名利， Tapi tentang kepentingan jemaat Allah. 乃是所想的是怎样想到信徒的要求、信徒的需要。 Saya mengajak kita semua, apapun usia kita, apapun latar belakang kita, posisi kita, dan cerita hidup kita. 那么今天不论你的情况如何，你的年岁多少， Mari kita katakan dengan jujur, 所以让我们诚实来到神的面前。 Tuhan, aku lelah memegang kendali hatiku sendiri. 那么神啊，我感到很疲惫了，管理我的生活。 Aku lelah pura-pura kuat. 那么呢，我也感到很疲惫了。 Aku lelah menutup kekosongan hatiku dengan hal-hal yang lain. 那么我很疲惫，在那边用种种的事物在那边遮盖我的心灵，我已经累了。 Dan hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu. 那么今天我把我自己完全献给你，交给你， Perbarui hatiku, 求你更新我的心， kuasai hidupku, 管理我的心， ajari aku hidup sesuai hati dan 也教 jiwa. 导我们，叫我们所过的生活可以合神的心意。 Dan kiranya Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah 那么当然，神帮助我们一步一步的带领我们， masuk ke pemulihan yang nyata. 我们进入那个真正的这个复苏的情况当中。 Perubahan kebiasaan yang nyata dan cara hidup yang baru. 那么我们过一个新的生活， Dan dari situlah gereja menjadi gereja yang sehat, 那么就会造成教会成为一个健全的教会。 yaitu gereja yang jemaatnya hidup dengan hatinya Tuhan. 那么就是让信徒大家都可以合神心意的生活。 Dan kiranya makin banyak orang yang tidak lagi bertanya, aku dapat apa? 那么但愿来到教会的人不是在那边问
我可以从神得做什么， melainkan Tuhan, hidupku kau pakai bagaimana. 乃是对神说：上帝啊，求你用我的生命可以来荣耀你，被你使用。 Dan kiranya belas kasih Allah memperbarui hati kita. 但愿神的怜悯再一次更新我们每一个人， Dan dari sana lahir hidup yang sungguh berjalan di dalam panggilan Allah. 让我们所过的生活可以在神的正确的显照当中。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. 神啊，我们谢谢你今天所赐给我们的真理， Tolong kami Tuhan untuk setiap kami bisa memperbarui hati kami. 帮助我们，但愿我们每一个人都可以在那边更新我们的生命， Dan ajar kami untuk hidup sesuai hati dan jiwa-Mu. 也教导我们所过的生活可以合乎你的心意， Supaya kehidupan kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu 让 saja. 我们的生命可以更加荣耀你的名。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢 Di 你， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 我 mengucap 们祷 syukur. 告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。